Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam usrah minggu yang kelima. Alhamdulillah, tapi minggu ini dengan cara yang berbeza sedikit. Yang mana kita tak live kan, kita tak online sama-sama, tak Google Meet. Tapi hari ini Ustazah minta ataupun Ustazah pinjamkan sedikit masa korang untuk luangkan bersama, kita tonton video ni sama-sama. Untuk kita dengar apa pengisian yang kita nak dapat pada hari ini. Seperti yang Ustazah kata, majlis usrah ni adalah antara majlis-majlis yang dinaungi oleh para malaikat. Jadi tak salah untuk kita meminjamkan sedikit masa kita untuk kita hadir ke majlis yang memang Allah suka. Dan memang daripada majlis ini kita dapat pahala, insya-Allah. So untuk usrah kali ini, dengan menggabungkan seksyen 81 dan 82, okey. Dan setiap minggu Ustazah akan share satu ayat. Satu minggu, satu ayat. Dan untuk minggu ini, ayat yang Ustazah nak share dengan adik-adik usrah Ustazah sekalian adalah surah Luqman. Surah Luqman ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Sadaqallahul Azim. Terjemahannya, indeed Allah alone has knowledge of the hour and sends down the rain and knows what is in the wombs, and no soul perceives what it will earn tomorrow, and no soul perceives in what land it will die. Indeed, Allah is knowing and acquainted. So ini adalah ayat untuk minggu ini. Masya Allah, ayat yang sangat deep untuk kita pada hari ini. Untuk orang yang leka dengan dunia, Masya Allah, Allah bagi peringatan kepada kita berdasarkan ayat ini, di mana Allah kata apa? Innallaha indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah pada di sisi Allah ada ilmu tentang hari kiamat. Allah saja yang tahu bila berlakunya hari kiamat. Dan pada Allah jugalah Allah tahu bila hujan tu turun. Di mana hujan tu turun? Wa yunazzilul ghais, hujan. Dan Allah sendiri tahu, Allah sahaja yang tahu apa yang ada dalam rahim kita. Masya Allah. Apa yang ada dalam rahim kita, bagaimana keadaan dalaman ni. Dan hanya Allah sahaja tahu, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Hanya Allah sahaja tahu apa yang akan berlaku esok. Apa yang kita akan dapat esok. Apa yang akan jadi esok. Hanya Allah sahaja tahu. Dan Allah juga bagi tahu dalam ayat ni, hanya Allah saja tahu di mana dan bila kita akan mati. Dekat sini kata, dan tiada manusia yang akan tahu di mana bumi yang dia akan mati. Kita tak tahu pun. Kita tak tahu di mana kita akan mati, bila kita akan mati. Tapi yang semua benda ni, semua benda-benda yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat ni, siapa je yang tahu? Allah SWT. Innallaha alimun khabir. So, benda-benda yang diterangkan dalam ayat ni, semua benda yang kita tak tahu. Ilmu ghaib lah yang kata. Benda-benda ghaib. Benda yang hanya kita mampu rancang saja. Hanya kita mampu rancang saja. Tapi yang sebenar-benarnya ilmunya hanyalah di sisi Allah. Dan Ustazah nak highlightkan di sini, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan tidak ada manusia yang tahu di mana bumi yang dia akan mati. Masya Allah. Hari ini, dan Ustazah ingatkan daripada diri Ustazah sendiri dan diri adik-adik Ustazah sendiri, untuk kita sama muhasabah diri balik.
Kan? Kita sepanjang hari kita duduk pada hari ini, adakah kita ingat akan mati? Masya Allah, deep sangat hari ni. Tazah pun kena sekali. Adakah kita bersedia? Adakah kita buat hari ni, amal yang kita buat hari ini, semuanya lillahi ta'ala? Adakah amalan-amalan yang kita buat hari ni menjadi bekal untuk kehidupan seterusnya? Kehidupan kita selepas mati? Masya Allah. So ini dia. Tuan nak ingatkan pada adik-adik ustazah sekalian, daripada riwayat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, seseorang itu akan mati berdasarkan apa yang dicintai, yakni cara hidup seharian. Masya Allah. Benar kata Imam Al-Ghazali, ada yang mati, seperti yang kita lihat sekarang ni, ada yang mati ketika mengalunkan azan, saat membaca Al-Quran, ataupun sedang solat. Ataupun ada juga yang mati ketika menuju jalan sedekah. Ada juga yang mati ketika perjalanan kepada binatang terbiar untuk diberi makan. Ada juga yang mati ketika menuju masjid dan majlis ilmu. Subhanallah, mereka semua pergi dalam keadaan mereka mencintai apa yang dicintai Allah. Kita pula, bagaimana pula dengan kita? Apakah amal soleh kita yang membawa kepada husnul khatimah? Apakah ada amalan yang kita selalu buat yang istiqamah hari-hari? Sebab kata Imam Al-Ghazali, seseorang itu akan mati berdasarkan apa yang dicintai. Apa yang kita selalu buat, apa yang selalu kita istiqamahkan, Imam Al-Ghazali kata kita akan mati dalam cara yang sedemikian. Wallahu alam. Semoga kita semua adalah amalan yang kita istiqamahkan tu. Jadi benarlah, kita tidak boleh memilih bila dan di mana kita akan mati. Namun kita boleh memilih cara bagaimana untuk mati. Rancanglah kematian sebagaimana kita merancang kehidupan. Masya Allah. Seterusnya, antara benda yang kita tidak tahu juga adalah hari kiamat. Betul? Hari kiamat pun antara benda yang kita tidak akan tahu bila dan bagaimana dan adakah kita sekali akan melihat hari kiamat ini. Wallahu alam, hanya Allah saja yang tahu. Tetapi berdasarkan hadis Jibril yang Ustazah dah sentuh daripada minggu kedua hari tu, Ustazah ulang balik dan Ustazah ambil potongan ayat yang menceritakan tentang hari kiamat. Ustazah masuk pada hadis Jibril, iaitu lelaki itu bertanya lagi. Ni sambungan daripada hadis Jibril. Lelaki itu bertanya lagi, siapa lelaki ini? Ni waktu lelaki ni adalah lelaki yang berbaju putih. Yang dimaksudkan adalah malaikat Jibril. So lelaki itu bertanya lagi kepada siapa? Kepada Rasulullah. So beliau bertanya apa? Terangkan kepadaku tentang kiamat. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang ditanya, Nabi Muhammad cakap apa? Orang yang ditanya tentang kiamat tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya di sini apa? Rasulullah sendiri pun dia tak tahu bila berlakunya hari kiamat. Rasulullah sendiri tak tahu hari kiamat tu bila. But malahan Rasulullah cakap apa? Orang yang ditanya tentang kiamat tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Rasulullah sendiri tak tahu. Maksudnya Rasulullah tu lagi tak tahu daripada orang yang bertanya tu. Kan kita kata tadi orang yang bertanya tu adalah malaikat Jibril. So Rasulullah sendiri tak tahu, tapi apa soalan seterusnya? Lelaki itu berkata, maka terangkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Baginda bersabda, antara tanda-tandanya ialah apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Dan apabila engkau melihat orang-orang miskin yang berkaki ayam, tidak berpakaian dan papa kedana yang hanya menjadi pengembala kambing, berlumba-lumba membina bangunan, iaitu bertukar menjadi kaya raya. Apa yang dimaksudkan dalam hadis ni adalah Rasulullah menerangkan tanda-tanda kiamat di akhirnya, di hujungnya. Selepas pertanyaan bila berlaku hari kiamat, Rasulullah tidak tahu betul. Tetapi selepas itu Rasulullah beritahu apakah tanda-tanda kiamat berdasarkan hadis Jibril sebentar tadi. Yang pertama,
berlakunya kerosakan di zaman tersebut. Bila tanda-tanda hari kiamat berlakunya kerosakan di zaman tersebut, di mana rosaknya akhlak, di mana ramai anak-anak derhaka kepada ibu bapa mereka. Ini yang dimaksudkan dengan hadis tadi, yang di mana hamba-hamba melahirkan tuannya. Hamba-hamba di situ yang dimaksudkan adalah ibu bapa, manakala tuan-tuannya tu dimaksudkan dengan anak-anak. So di sini apabila akhir zaman berlaku, ramai anak-anak derhaka kepada ibu bapa mereka. Mereka bergaul dengan orang tua mereka seperti tuan terhadap hambanya. Na'udzubillah min zalik. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, berdasarkan hadis Jibril sebentar tadi, berlaku situasi terbalik dan bercampur bau, di mana pemimpin diserahkan kepada bukan ahlinya, yang bukan selayaknya. Harta bertambah banyak di tangan manusia, bertambah kemewahan dan pemborosan. Manusia bermegah-megah dengan bangunan yang tinggi, perhiasan yang banyak, serta merasa bongkak terhadap makhluk. Seterusnya, tanda yang dinyatakan dalam hadis Jibril sebentar tadi, yang ketiga, mereka yang sebelum ini berada dalam kemiskinan dan kesengsaraan hidup di atas ihsan orang lain, seperti orang Badawi yang dahulunya menjadi pengembala kambing, ketika itu di mana di akhir zaman ini menjadi penguasa dan pentadbir. Masya Allah, tiga-tiga tanda ini telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad dalam pertemuannya dengan Malaikat Jibril. Masya Allah, dengan berdasarkan tanda-tanda ini, kita dapat lihat banyak tanda-tanda ini yang telah berlaku di atas muka bumi ini. Jadi, sedarlah kita, hari kiamat itu sangat dekat. Sudah dekat. Dan Ustazah nak ingatkan kepada semua, termasuk diri Ustazah sendiri, dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Jangan jadikan ia syurga. Neraka pula adalah penjara bagi orang kufur, kerana syurga mereka itu dunia. Ramai orang merancang, berusaha dan berkorban untuk masa depan di dunia walaupun belum pasti hidup atau mati. Sedikit sekali orang merancang, berusaha dan berkorban untuk masa depan di akhirat, sedangkan itulah yang hakiki dan kekal abadi. Jika takdirnya kita mati hari ini, bekal apakah yang lebih banyak? Pahala atau dosa? Marilah sama-sama Ustazah ajak diri Ustazah dan adik-adik Ustazah, kita muhasabah balik. Kita muhasabah balik, adakah kita betul-betul bersedia untuk menghadapi kematian? Sebab kematian itu akan menjengah pada bila-bila masa saja. Dan adakah bekal kita cukup? Adakah bekal yang kita bawa tu apa yang banyak? Pahala atau dosa? Masya Allah. Dan di akhirnya riwayat daripada riwayat At-Tirmizi, orang yang bijak adalah orang yang menyiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah imannya adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah, yakni bahawa Allah akan mengampuninya. Jadi semoga kita menjadi orang yang bijaklah, orang yang bijak yang menyiapkan diri untuk hari selepas kematian. Dan semoga kita dijauhkan orang yang terlampau mengikut hawa nafsu, yang terlampau leka dengan dunia dan berangan-angan bahawa Allah akan mengampuni kita. Semoga dijauhkan. Jadi di akhirnya Ustazah share doa supaya kita mohon husnul khatimah. Semoga kita diberikan pengakhiran yang baik. Seperti ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah, akhir yang baik, dan janganlah Engkau akhiri hidup kami dengan su'ul khatimah, akhir yang buruk. Dan untuk terakhir kalinya, semoga Ustazah harap semua orang akan dapat ibrah, dapat ambil pengajaran, tak banyak pun sedikitlah daripada sharing Ustazah untuk hari ini. Itu saja daripada Ustazah. Ustazah akhiri pengisian kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.